Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Fika Arif. Macam biasa di program Bual Konti minggu ini pukul 10.30 malam di hari Sabtu. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial iaitu di Facebook dan juga YouTube Konti News, dan juga Bual Konti di Instagram dan juga TikTok Bual Konti. Macam biasa hari ini kita setiap minggu membawakan topik-topik menarik untuk anda semua, tapi minggu ini topiknya agak serius tapi seronok untuk kita rungkaikan, untuk kita kupaskan, iaitu mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 ataupun NIMP 2030, ke arah nak memacu negara kita, negara Malaysia menjadi negara industri berteknologi tinggi. Semestinya Fika tak berkeseorangan lah untuk mengupas lagi isu ini dengan lebih mendalam. Kita ada pakar kita, pakar iaitu teknologis Azrul Zafri Azmi, Ketua Pegawai Eksekutif Azur Industri Sdn Bhd. Selamat datang. Terima kasih sebab datang ke Bual Konti hari ini. Terima kasih juga sudi jemput. Sihat? Alhamdulillah. Fika sihat Sihat juga, Alhamdulillah. Jadi bila saya datang, kita bercerita berseluruh sikit mula-mula kan, pembukaan orang kata. Saya tanya saya punya producer tadi kan, berkenaan satu video ni viral. Budak saya kira mungkin sekolah darjah 2, 3, 4 macam tu kot, sedang viral. Saya kata macam kena je dengan topik kita hari ni producer saya kan. Lepas tu dia kata memang kita jemput ayah di hari ni. Jadi kita nak mengupas mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan juga RMK ke-12 yang baru ni dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Ada beberapa sektor lah yang negara kita nak fokuskan, iaitu terutamanya lah dalam sektor pembuatan khususnya. Ada elektrik, elektronik, pharmaceutical, lepas tu bahan kimia dan sebagainya lah. Jadi itu adalah untuk memacu negara kita ke arah industri ke arah industri berteknologi tinggi lah. Jadi dengan pengalaman orang kata 16 tahun ni kan dalam industri kejuruteraan komputer ataupun perisian. Jadi kita nak terus soalan pertama lah, untuk perkembangan industri teknologi maklumat dan komunikasi dekat negara kita ni, kita tengoklah ada peningkatan sebenarnya. Ada juga peningkatan dalam industri elektrik, elektronik, khususnya dalam pemasangan dan ujian litar elektronik. Jadi kita tengok pendapat Encik Azrul sendirilah, negara kita ni macam mana? Macam mana negara kita ke arah nak bersedia melonjak lebih jauh ke arah itu? Mungkin nak ada chip komputer sendiri ataupun software yang lebih bagus berbanding, tak naklah banding, tapi setaraf dengan negara-negara luar. Okey, bila kita sebut pasal litar ataupun chip komputer, dan lagi satu kita sebut pasal software perisian, sebenarnya ia adalah dua bidang atau dua industri yang berbeza. Okey, tapi dia saling berkait. Okey, apabila kita cakap pasal chip perkomputeran ni, dia sebenarnya adalah dalam bidang semiconductor. Okey, so kalau tanya saya, adakah negara kita ada peluang atau ada potensi untuk terpacu dengan lebih ke depan dan lebih jauh? Sebenarnya kalau nak ikutkan sekarang ini, kita belum ada ekosistem yang lengkap. Okey, apa maksud ekosistem tu? Okey, sekarang ni kita boleh tengok banyak kilang-kilang semiconductor dekat negara kita. Tapi apa yang kita punya industri player ni, pemain industri ni, kalau dalam semiconductor dia lebih fokus kepada assemble saja. Dia tak buat, dia tak create lah, dia tak invent, dia tak cipta kan. Tapi apa yang dia buat, dia assemble dan juga buat pengujian. Sebab itulah kos yang agak rendah untuk kalau nak masuk dalam industri semiconductor. So maknanya negara kita kalau dalam industri chip atau industri semiconductor ni, kita banyak bergantung kepada import. So baru-baru ni ada satu dasar baru yang telah diumumkan, iaitu dasar semiconductor negara, yang mana dasar tu fokus dia adalah untuk melengkapkan lagi ekosistem industri semiconductor ni. So bagi saya itu adalah langkah yang baik, yang memang patut pun kita buat. Sebab kalau dalam teknologi ni, kalau kita tidak ada ekosistem yang lengkap, tak guna kita cipta atau kita ada teknologi tu, sebab dianya tak ke mana.
supply chain dia tak cukup, tak lengkap. So apa yang kerajaan buat bila adanya dasar semiconductor tu, dia akan melengkapkan lagi ekosistem industri semiconductor ni. Yang mana kita target by 2030 kita berupaya jadi orang kata 10% lah market kita pegang dalam semiconductor di peringkat dunia, di peringkat global. So itu adalah satu cita-cita yang baik. Dan saya pasti dasar tu pun dilengkapi oleh inisiatif-inisiatif lah, seperti inisiatif cukai ke, inisiatif dari sudut human resource, tenaga mahir dan sebagainya. So kita boleh kawal dan kita ada ekosistem yang lengkap, dan barulah kita pula boleh fulfill atau melengkapi permintaan demand daripada dalam negara, dan juga mungkin kita boleh jadi salah satu pengeksport utama semiconductor di luar negara. Okey, itu kalau kita sebut dalam industri semiconductor atau chip komputer. Tapi kalau kita sebut industri perisian, software ni sebenarnya Malaysia antara negara yang amat digemari oleh negara-negara maju seperti United Kingdom, US, negara-negara Eropah untuk bertapak di sini untuk menggunakan tenaga mahir kita dalam bidang software. Kalau kita nak tengok, contoh di bangsa South. Banyak syarikat-syarikat overseas, luar negara yang berasaskan IT dan teknologi, yang sebenarnya pekerja-pekerja di situ adalah rakyat kita, bekerja di syarikat luar negara ni dan earn dalam mungkin di currency dia orang. Contohnya syarikat UK, syarikat Jepun, dia datang dibayar dalam pound sterling. Itu biasa dalam industri kita. Walaupun dia duduk negara kita, walaupun duduk di sini. Bagi saya itu dah lama dah. Itu cerita dah lama. Memang rakyat Malaysia antara yang digemari. Tenaga mahir Malaysia dalam bidang kejuruteraan perisian adalah resource yang digemari oleh multinational company, multinational corporation. Sebab apa? Kita kalau nak compare dengan negara mereka sendiri, mungkin mahal, kita murah sikit. Tapi kita pun lately kita terpaksa bersaing juga dengan negara-negara yang lebih murah dan juga negara-negara yang mempunyai rakyat yang lebih ramai, macam India, Vietnam dan sebagainya lah. Apa perbezaan mereka daripada Filipina, India dengan negara kita, ataupun kenapa tak US, Jepun dari segi? Macam saya kata tadi, apa-apa teknologi yang kita venture pun sebenarnya at the end of the day benda tu business. Perniagaan. Bila kita sebut pasal perniagaan ni, kita nak return of investment lah. Dengan kata lain, kita nak keuntungan. So banyak syarikat-syarikat yang tertarik untuk ambil tenaga-tenaga daripada India, daripada Filipina ni kerana harga mereka murah. Rate dia murah. Dipanggil rate Mendes. So dalam istilah lah, yang tu dia dengan rate tu agak rendah berbanding dengan rakyat kita sendiri. Dan negara seperti India contohnya, banyak syarikat berpandangan bahawa mereka ni boleh dapat lebih banyak pilihan daripada bakat-bakat tu. Sebab mereka, rakyat ni orang ramai. Bila ramai ni, production dalam bidang tu pun ramai. Contoh dalam bidang kejuruteraan perisian lah. So kita banyak pilihan. Instead of orang Malaysia, yes, you boleh dapat pilihan, maybe tak banyak. Dan juga saingan tu rendah sikit. Pasal kita punya saingan internal ni tak berapa kuat macam diorang. Diorang ramai, so diorang kena survive. Maksudnya dekat negara kita tak mempunyai begitu banyak pakar dalam bidang IT lah. Kita banyak pakar, tapi tak cukup. Tak cukup. Tapi tak cukup. Itu persoalannya sekarang. Adakah pakar ataupun tenaga mahir dekat Malaysia kita ni mencukupi untuk kita mencapai apa kata impian kerajaan untuk ke arah negara yang lebih maju lah? Pandangan saya, saya tidak ada statistik yang khusus lah dalam perkara ini. Tapi ini berdasarkan observation dan juga pemerhatian saya lah. Bagi saya, kita perlu lagi kepakaran daripada yang terdiri daripada rakyat kita sendiri. Tapi ianya mestilah disokong dan juga dibantu oleh dasar-dasar yang baik daripada pihak kerajaan dalam melahirkan pakar-pakar ni tadi. So kalau nak kata cukup tak cukup, saya tak ada statistik. Cuma saya rasa kita perlu lebih lagi. Dan sebenarnya kita
pada masa yang sama kita janganlah pula tutup pintu pakar-pakar luar ni datang di negara kita. Sebab ianya juga baik supaya kita boleh belajar. Betul. Cuma dasar bila pakar-pakar ni datang, kita mesti ada satu dasar yang jelas supaya contoh mereka boleh bekerja mungkin selama 2 tahun saja. So dalam 2 tahun tu dia boleh buat knowledge transfer. Ajar pula rakyat kita supaya kita pun jadi macam dia. Pada masa yang sama dia boleh bagi benefit kepada rakyat kita. Banyak sebenarnya orang kata benefit ataupun kepakaran lain, ilmu lain yang diorang boleh bagi dekat kita, transfer dekat kita untuk kegunaan kita sendiri. Kan memandangkan dia tak lama dekat sini, ada kontrak-kontrak tertentu. Okey, kita tak banyak lagi nak menyentuh mengenai isu pekerjaan ataupun pakar daripada luar negara nak dibandingkan dengan pakar di negara kita sendiri, tenaga mahir di negara kita sendiri. Tapi sekejap saja lagi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Puan Konti. Perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza. Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Hai, kita kembali lagi ke Bual Konti. Macam biasa, tadi kita dah bincang banyak perkara mengenai inilah isu Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 ataupun NIMP 2030. Macam mana negara kita ni nak menghadapi ataupun nak ke arah negara industri berteknologi tinggi. Jadi tadi kita dah bincang mengenai isu pekerja, tenaga mahir. Jadi kita nak sentuh sikit lagi. Jadi kan kalau kita lihat tenaga mahir ataupun pakar kalau yang daripada luar negara, kalau dia ke Malaysia, bakat dia ataupun kebolehan dia lagi menonjol. Kenapa terjadi begitu? Adakah dekat negara dia mempunyai sistem pendidikan yang lebih hebat atau pengalaman dia orang tu lebih hebat dekat negara dia orang berbanding pakar dekat negara kita sendiri? Okey, sebenarnya saya ada pendapat lain lah berkenaan perkara ni. Sebab perkara ni saya sendiri alami sewaktu saya bekerja di syarikat-syarikat luar negara sebelum ni. Okey, memang betul sebenarnya bila kita punya tenaga mahir ataupun pekerja kita, bila kita bekerja dalam suasana global, maknanya kita bercampur dengan rakyat-rakyat daripada negara luar, contohnya India, China, mana lagi, Vietnam dan sebagainya, kita memang kurang menonjol. Maksudnya fakta ini betul lah. Memang betul. Memang betul. Ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya pun one of the orang yang tak menonjol tu waktu mula-mula. Okey. Apabila saya tengok balik, sebenarnya ianya ada kaitan dengan kita punya budaya, sikap kita sendiri. Pemalu. Bukan? Boleh kata pemalu. Pemalu tak yakin diri. Kita jenis mungkin masa kita mendapat pendidikan awal, kita tak diajar untuk selalu tanya soalan. Kalau kita tanya soalan, kita terasa macam nanti aku tertanya soalan bodoh nanti pula. Nanti kalau salah kan takut kena marah. Kena marah kan. So benda-benda tu menghantui pemikiran orang kita. Overthinking. Itu yang saya nampak. Sebab kalau kita compare, waktu dululah saya selalu mesyuarat dengan rakyat-rakyat negara lain. Dalam dia orang pekerja syarikat yang sama, kita pekerja syarikat yang sama, memang lain. Cara mereka jelaskan pasal kerja dia orang pun kepada bos, kepada management team, sangat berbeza. Macam kita buat kerja betul, tapi cara kita jelaskan pada pengurusan, contohnya kan, kita akan tend to tak jelaskan sangat, tak sampai maksud. Kalau orang daripada negara lain, dia akan jelaskan dengan lebih terperinci, lebih komprehensif dan sebagainya. Jadi kalau nak tanya adakah ianya ada kaitan dengan sistem pendidikan, ya mungkin ada.
saya tak rasa ada gap atau orang kata ruang yang besar, jurang yang besar dari sudut silibus pendidikan. Tapi apa yang saya rasa ianya berkaitan dengan pendidikan soft skill. Soft skill. Soft skill ni perlu ditingkatkan. Jati diri, membina jati diri. Jati diri tu keyakinan. sendiri keyakinan jati diri. Keyakinan diri kan. Betul. Macam Fika kerja ni berkeyakinan tinggi lah, boleh bercakap kan. Perlu. So saya rasa dalam bidang teknologi juga silibus dalam keyakinan diri ni perlu diperhebatkan lagi di universiti-universiti, supaya kita bila keluar universiti tak adalah jadi orang yang pemalu, yang rasa kita lebih rendah darjatnya kalau kita bandingkan dengan rakyat negara lain. So kita kena ada keyakinan yang sangat baik. Padahal daripada segi teknikalnya kita Sama mungkin sama orang kata setara. Ya. Tapi dalam ada satu orang Kelantan dia sebut macam ni, tak pandai kecek. Maksud dia tak pandai nak bercakap, nak elaborate. Betul. Lagi satu mungkin komunikasi, skill komunikasi. Kita tak sebaik dengan orang luar. Saya sentuh satu info daripada portal berita ni. Kalau kita lihat NIMP ni dijangka memberi impak yang sangat tinggi lah dalam sektor pembuatan di Malaysia. Kalau kita tengok di negeri-negeri, Selangor merupakan negeri yang paling tinggi memberi sumbangan ataupun dalam sektor pembuatan, memberi impak orang kata. Kalau yang paling terendah di Labuan, Kelantan dan juga Perlis. Adakah ini salah satu petunjuk yang kita akan berdiri sama tinggi dengan negara luar, ataupun ini berita yang buruk? Sebenarnya apa yang dipetik oleh portal berita tu menunjukkan bahawa kita ada base lah. Kalau nak tanya adakah kita mampu atau bagaimana kita nak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju tu, bagi saya ada beberapa langkah yang kita kena buat, especially daripada pihak kerajaan jugalah. Contohnya pendidikan. So pendidikan kita, silibus pendidikan terutama di institusi pengajian tinggi hendaklah sentiasa di-upgrade dan dikemaskini. So kita perlulah sentiasa realistik dengan industri. Mengikut trend juga. Ya. Dia macam TikTok lah kan. Ada trend, ada trend-trend dia, ada yang viral, kena ikut. So sama juga macam bidang pendidikan lah untuk teknologi. Bidang teknologi dan kejuruteraan. So bukan saja trend tapi juga demand. Macam saya kata awal tadi, apa saja yang kita buat pada hari ini, kita kerja apa pun, at the end of the day is business. So bila kita cakap pasal business atau perniagaan ni, ianya bergantung kepada demand, kehendak kan, keperluan. So adakah silibus yang kita ada pada hari ini dalam bidang teknologi di institusi-institusi pengajian menepati demand di luar? Itu kita kena selalu tengok dan cepat berubah. Contoh dalam bidang teknologi, AI, artificial intelligence kan, sekarang kita dah orang kata agak advance. Dunia hari ni kalau sebut AI dah advance. Tapi adakah silibus kita cope dengan perkembangan tu? Sebab demand dalam AI ni banyak. Nanti dia akan jadi besar kan, lagi meluas, lagi hebat teknologi dia. Lagi hebat dan mewujudkan demand-demand yang baru. Dan bukan saja mewujudkan demand yang baru, tapi ianya juga membuatkan sesetengah pekerjaan lepas ni dah tak relevan. Betul, mungkin saya duduk dekat sini dah tak berfungsi. Fika tak payah datang minggu depan sebab kita dah ada software AI. AI kan. Sama macam software engineer. Software engineer ni kerja dia buat programming. Hari ni AI boleh buatkan programming tu. Wow. So sejauh mana kita bersedia ke arah tu? Kalau kita tengok di US, Presiden Biden ada buat ucapan, dia kata US kena hold sekejap AI ni, kena slow down sikit perkembangan AI ni, at least for the next 5 years. Sebab dia kata kalau kita terus adapt AI ni, banyak profesional akan kehilangan kerja dengan serta-merta. Betul. So adakah negara kita bersedia dalam wave tu? Yang kedua, saya rasa apa kerajaan perlu buat adalah dengan menyokong dengan lebih hebat industri startup. Startup ni syarikat pemula lah dalam bahasa Melayu dia, syarikat pemula. Contoh syarikat startup apa? Grab, Grab, Custom,
banyak lagi, saya boleh sebut 2 je kat Malaysia. Sebab di Malaysia hanya 2 saja syarikat startup yang bertaraf unicorn. Sebab kenapa company startup? Syarikat startup ni lah syarikat yang mempunyai nilai inovasi yang tinggi. Sebab kita mencipta benda baru kan. Macam contoh Grab lah. Dulu kita nak panggil taksi macam mana? Kita kena habis canggih pun kita call radio taksi kan. Dan hari ni kita hanya pakai apps. Pakai app. Dan dekat dalam tu hari ke hari memang ada pertambahan sesuatu yang baru dekat Grab. Boleh bayar melalui GrabPay. Itulah ekosistem. Contohnya bila kita dah ada satu use case atau kepenggunaan yang tinggi, kita boleh lengkapkan ekosistem kita punya produk tu. Macam Grab tadi, dia mula dengan taksi, panggil taksi. Hari ni dia boleh ada beli makanan, beli barang-barang keperluan dapur kan. Betul. Dah jadi digital bank. Dia diberikan lesen digital bank oleh Bank Security Commission dan Bank Negara Malaysia. Kita ni ramai sebenarnya pemain-pemain startup ni di Malaysia. Tapi nak dapat investment susah. Nak dapat valuation pun agak sukar. So bila adanya sokongan dasar yang lebih proaktif, yang kuat, so saya yakin startup ni akan lebih banyak dan pertumbuhan teknologi pun lebih tinggi. Dan secara tak langsung ia akan melahirkan tenaga-tenaga mahir. Sebab diorang ni akan bekerja dengan syarikat-syarikat ni. Kan? So dia train diri kita dan kita pun akan melahirkan sebuah tenaga sebuah pool of talent yang mempunyai kemahiran yang sangat tinggi. Saya nak menyentuh satu pernyataan ni, memastikan rakyat mempunyai pekerjaan dengan gaji yang bermaruah. Adakah pernyataan itu berkaitan dengan gaji kena setaraf lah dengan pendidikan ataupun peluang pekerjaan ataupun kepakaran dia? Macam mana tu pendapat Encik Azrul sendiri? Okey, perkataan gaji bermaruah ni kalau tak silap saya, ianya adalah takrifan kepada upah yang kita terima sebagai pekerja itu mestilah setimpal dengan kerja yang kita bagi. Okey, tiada unsur-unsur eksploitasi oleh pihak majikan kepada kita. Dan juga bukan dari sudut gaji saja. Kerja yang kita buat tu pun mestilah memberi satu kepuasan yang maksimum lah dalam kita melakukan kerja tersebut. Dan juga kita mempunyai peluang yang luas untuk kita meningkatkan diri kita apabila kita buat kerja tu. Pertingkatkan lagi prestasi diri lah kan, kepakaran diri, belajar ke ataupun cari peluang pekerjaan dekat luar ke kan. Jadi banyak sebenarnya kita nak kupas lagi isu-isu yang sangat penting ni, tapi kita dah masa mencemburui kita. Jadi kita sebagai penutup je, saya nak tanya soalan mengenai kata saranan Tuan Encik Azrul sendirilah. Kata 16 tahun dalam bidang kejuruteraan komputer ni kan, ataupun perisian ni macam mana untuk rakyat Malaysia ni menghadapi persediaan untuk menjadi 30 buah negara terbaik dunia daripada segi ekonomi. Sebab kita sekarang ni kalau segi ekonomi kita di tangga ke-27 ekonomi yang paling kompetitif di dunia, tak termasuk segi lain lah macam perubatan apa semua tu. So persediaan dia macam mana? Okey, untuk menyediakan diri kita supaya kita jadi salah sebuah negara yang top lah dalam industri teknologi kan. Bagi saya selain daripada kerajaan, asyik kita cakap kerajaan je kan. So bagi saya kerajaan pun tak boleh sediakan semua. Kita sebagai workforce, kita sebagai rakyat pun perlu sentiasa peka dengan apa perubahan di peringkat global. Dan kita sendiri kena ada inisiatif yang lebih proaktif supaya kita sendiri korek, cari ilmu tu. So kita kena banyakkan bacaan dan juga kita kena sentiasa peka. Sebab kalau zaman sekarang ni, kalau kita nak dapat ilmu-ilmu yang termasuklah teknologi ni, terutamanya teknologi ni, kita boleh dapat dengan senang. Sebab kita tak perlu pun pergi ke negara orang, kita tak perlu pun merantau, sebab semuanya di hujung jari. So kita boleh even dapat sertifikat pun kita boleh buat secara online zaman sekarang. So kita pun sebagai rakyat, sebagai workforce, perlulah sentiasa peka.
untuk mengupgrade diri kita. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada teknologis Azrul Zafri Azmi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Azur Industries Dunia Berhad, sama-sama dengan kita hari ini berbual mengenai isu yang orang kata penting untuk pembangunan negara kita ni. Jadi kita jumpa lagi kepada anda semua. Kalau nak tengok ulangan, bagi yang tak sempat nak tengok secara live, boleh tengok di media sosial kita iaitu Facebook dan juga YouTube Konti News, dan juga Bual Konti di Instagram dan juga TikTok Bual Konti. Kita jumpa lagi di minggu hadapan di episod akan datang. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.